Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Pejuang wakil tunggal negara di kejuaraan badminton Masters Jepun 2023 berakhir apabila tewas kepada pencabar dari China dalam saingan separuh akhir di Kumamoto Prefectural Gymnasium. Bergu profesional negara Ong Yi Sin dan Teo Yi bermula cemerlang apabila menguasai set pertama mengatasi pasangan Li Yung Chen dan Ou Zuan Yi dengan 21-16. Gandingan China yang diletakkan sebagai pilihan ketujuh itu bangkit pada set kedua 22-20 untuk mengheret ke perlawanan penentuan sebelum menyingkirkan Yu Sin dan Yi 21-17. Ini merupakan kekalahan ketiga di separuh akhir pasangan negara selepas terkandas di separuh akhir terbuka Switzerland Mac dan terbuka Taiwan pada Jun. Kejuaraan golf siri terakhir Jaya PGM 2023, dua wakil negara Paulson dan Gavin Green berjaya menempatkan diri dalam kelompok 5 terbaik apabila menampakkan saingan dengan berkongsi kedudukan keempat keseluruhan di Kelab Golf Saujana Subang pada petang semalam. Saingan hari terakhir menyaksikan Paulson mencipta peningkatan terbesar apabila mendaki 9 anak tangga. Atlet Grand Sarawak itu menambahkan saingan dengan catatan 280 pukulan keseluruhan, 8 di bawah par. This golf course is really difficult. I mean, it's my home course, but even I struggle on this golf course. Especially after last week, struggling with my golf game and missing the cut last week. I'm really happy that I managed to squeeze into the top 5 this week. Sementara itu, seorang lagi atlet golf profesional negara Gavin Green mengalami nasib berbeza apabila mencetak penurunan skor pada saingan hari terakhir semalam. Selepas mengupus 10 di bawah par selama 3 hari semalam, menyaksikan Gavin membuat 3 bogey dan 1 double bogey di lubang 15. Dalam hal itu, gelaran juara menjadi milik wakil Thailand Sutinon Panjo dengan 273 pukulan keseluruhan, 15 di bawah par. Perak FC sedia menyelesaikan isu tentang bayaran baki gaji bekas pengendalian Datuk Lim Tiong Kim. Ia susulan tindakan pemecatan dan penambatan kontrak tersebut yang didakwa tidak sah di Mahkamah Perusahaan. Ketua Pegawai Eksekutif Perak FC, Bobby Farid Samsudin berkata pihaknya masih menunggu pemakluman berkaitan perkara itu daripada Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia Perak untuk tindakan lanjut. Pada 11 November lepas, peguam yang mewakili Datuk Lim Tiong Kim mengesahkan isu berkenaan akan diputuskan di Mahkamah Perusahaan. Beliau memaklumkan tindakan itu adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut tersebut selepas proses perbincangan kedua-dua pihak menemui jalan buntu. Jelasnya lagi, Perak FC ada mengemukakan tawaran tertentu semasa ini namun tidak dipersetujui Datuk Lim Tiong Kim. Kejuaraan olahraga Institusi Pengajian Tinggi IPT 2023, pelari 400 meter lelaki negara Umar Osman mengakui kecewa apabila gagal meneruskan saingan di peringkat akhir pada kejuaraan itu yang berlangsung di arena Universiti Malaya UM. Umar yang mewakili Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Polimas memaklumkan terpaksa melupakan hasratnya akibat kecederaan yang dialami. Untuk hari ini saya tak dapat bertanding sebab kecederaan yang saya alami. Dan semalam saya bertanding untuk acara semifinal. Saya bertanding sebab memang saya nak lari sebenarnya, tanpa pengetahuan coach. Jadi bila coach saya dapat tahu, dia cakap dengan saya tak perlu lari. So dia boleh makin teruk, enjin tu akan makin teruk. Kejuaraan Regata Antarabangsa Raja Muda Selangor RMSIR edisi ke-33. Pasukan Pelayaran Polis Diraja Malaysia PDRM mengharapkan keadaan cuaca memihak kepada mereka sepanjang kejohanan sehingga 25 November. Skipper pasukan PDRM Lance Corporal Muhammad Izzat Samdin tidak menetapkan sasaran terlampau tinggi pada penampilan sulung dalam RMSIR. Beliau yang hanya berharap cuaca akan konsisten untuk menghabiskan perlombaan. Lance Corporal Muhammad Izzat tekad menggunakan pengalamannya dalam arena pelayaran semenjak berusia 14 tahun bagi mengemudi kapal layar penarik dalam pertandingan kelas 6. Perlombaan selama 8 hari itu disertai 9 pasukan termasuk dari luar negara akan bermula dari Pelabuhan Kelang menuju ke Pulau Pangkor, Perak, seterusnya Pulau Pinang dan berakhir di Pulau Langkawi. RMSIR merupakan kejuaraan kapal layar tertua di Asia sejak kali pertama dianjurkan pada tahun 1989.
Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berkenan mintai larian Hari Keputeraan Sultan Perak 2023 di Bandar Warisan Taiping pagi ini. Larian sempena Hari Keputeraan Sultan Nazrin yang disambut pada 3 November lalu menyaksikan penyertaan peserta dalam dan juga luar negara. Untuk perkembangan semasa, langsung bersama Fairuz Rizwan Badarudin. Silakan Fairuz. Ya Nazri, kalau sebelum ini acara larian Hari Keputeraan Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berlangsung di Bandar Diraja Kuala Kangsar. Untuk penganjuran kali ini, ia mendapat perkenan Sultan Perak untuk dilangsungkan di Bandar Warisan di Taiping. Istimewanya penganjuran kali ini adalah ia diadakan di Taiping yang akan menyambut ulang tahun ke-150 tahun usia Bandar Warisan ini pada tahun depan. Untuk makluman, penganjuran larian Hari Keputeraan Sultan Perak ini adalah untuk mendekatkan rakyat dengan institusi diraja dalam suasana yang santai bersempena dengan Hari Keputeraan Sultan Perak. Pada acara yang bermula seawal pukul 6.45 pagi tadi, Sultan Nazrin turut berkenan melepaskan peserta larian bagi kategori 19 dan 10 km, manakala pelepasan larian bagi kategori tetamu kehormat ataupun VIP membabitkan jarak 2.5 km. Larian yang memasuki edisi ke-11 ini turut menampilkan pelbagai aktiviti dan acara persembahan sampingan, antaranya persembahan di Taman Tasik Taiping, pameran di Muzium Taiping termasuk penganjuran sukan rakyat, serta kem tentera juga dibuka untuk pengunjung bagi melihat pameran aset ketenteraan dan bahan-bahan sejarah peperangan. Baik, saya kira setakat itu dahulu perkongsian yang dapat saya bawakan dari Bandar Warisan Taiping. Untuk perkembangan selanjutnya kita kembali bersama Nazri. Baik, terima kasih Fairuz. Kita balik pula ke perkembangan sukan luar negara. Aksi kelakan Euro 2024, Denmark menempah tiket ke pusingan akhir selepas menang 2-1 ke atas Slovenia dalam aksi ke-9 bagi kumpulan H. Kedua pasukan itu mampu layak jika menang di Copenhagen, tetapi tuan rumah lebih bertuah. Gol Denmark dijaringkan melalui Joachim Mahli dan Thomas Delaney masing-masing pada babak pertama dan kedua. Manakala jaringan Slovenia dihasilkan melalui percubaan menarik Erik Danza pada sepermasa pertama. Dengan berbaki satu lagi perlawanan, Denmark yang mengutip 22 mata dari 9 perlawanan kini sudah mengesahkan kedudukan 2 teratas. Terdahulu Albania turut layak sekalipun sekadar seri 1-1 menentang Moldova di gelanggang lawan. Soko Cikalaishi meletakkan pelawat di depan melalui sepakan penalti pada babak pertama sebelum Vladislav Bobohlo menyamakan kedudukan 3 minit sebelum tamat. Namun satu mata itu sudah cukup memastikan Albania untuk menduduki tangga kedua teratas kumpulan E. Bintang muda England Jude Bellingham menerima anugerah Golden Boy 2023. Anugerah itu diberikan selepas permulaan cemerlang kiranya bersama Real Madrid. Pemain tengah berusia 20 tahun itu mengatasi pemain sayap Bayern Munich Jamal Musiala dan pemain RB Leipzig Xavi Simon. Anugerah berkenaan adalah bagi mengiktiraf pemain di bawah usia 21 tahun. Bellingham kini menjadi pendahulu penjalin terbanyak La Liga dengan 10 gol dalam 11 perlawanan. Dia turut memiliki 3 gol dalam 3 penampilan di Liga Juara-Juara. Bellingham berhijrah ke Real Madrid dari Borussia Dortmund pada Jun lalu dengan bayaran dilaporkan setinggi 103 juta euro. Anugerah Golden Boy sebelum ini pernah dimenangi mana-mana nama-nama besar seperti Wayne Rooney, Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Sementara itu, seorang lagi pemain Real Madrid, Vinicius Junior, akan terlepas aksi kelakan Piala Dunia bersama Brazil untuk menentang Argentina pada pagi Rabu ini. Ini susulan kecederaan paha yang kiri yang dialami pemain itu ketika kalah kepada Colombia sebelum ini. Persekutuan Bersepak Brazil CBF dan satu kenyataan mengesahkan Vinicius akan diketepikan bagi perlawanan tersebut di Rio de Janeiro pada minggu depan. Bintang berusia 23 tahun itu sebelum ini terpaksa berehat sebulan akibat kecederaan paha kanan pada hujung Ogos lalu. Brazil ketika ini menghuni tangga kelima kelakan zon Amerika Selatan selepas mengutip 7 mata dari 5 perlawanan. Manakala Argentina selesa mendahului tangga teratas dengan 12 mata. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Sekian Sinema RTM, salam Malaysia Madani dan salam sukan untuk semua.